Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 1.1 Konsep Kedaulatan. Kedaulatan ialah kuasa tertinggi negara yang bebas. Kedaulatan ialah kewibawaan negara yang bebas dan berhak melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Contoh peristiwa yang ditunjukkan dalam gambar yang menunjukkan kedaulatan negara kita ialah peristiwa kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Lagi satu peristiwa yang menunjukkan kedaulatan negara kita ialah pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Seterusnya murid-murid, marilah kita lihat apakah takrif kedaulatan mengikut bahasa. Dalam bahasa Yunani, kedaulatan ialah supernus atau superanus yang bermaksud agung atau tertinggi. Dalam bahasa Inggeris, kedaulatan ialah sovereignty, bermaksud kuasa pemerintahan penuh. Dalam bahasa Arab, kedaulatan ialah daulah, iaitu kuasa pemerintahan kerajaan. Akhirnya, daulat dalam bahasa Melayu bermaksud kuasa pemerintahan negara tertinggi. Seterusnya, kita lihat pandangan tokoh. Tokoh yang pertama yang kita lihat ialah Aristotle, iaitu seorang ahli falsafah dari tamadun Yunani. Beliau berpendapat bahawa kerajaan terikat oleh undang-undang. Seterusnya, kita lihat pula Ibnu Khaldun, iaitu ilmuwan Islam. Bagi Ibnu Khaldun pula, kedaulatan tertumpu kepada semangat kekitaan bangsa dan semangat beragama. Jean Bodin, ahli falsafah politik Perancis pula, berpendapat kedaulatan adalah bersifat kekal, iaitu selama-lamanya, dan berkuasa membuat undang-undang. Tunku Abdul Rahman, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama pula, berpendapat kedaulatan harus mementingkan keadilan untuk kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Ini adalah kerana, murid-murid, negara kita ada rakyat yang berbilang kaum. Maka keadilan sangat penting untuk menjamin kedaulatan negara kita. Seterusnya kita lihat apakah pendapat mantan Ketua Hakim Negara, iaitu Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Untuk beliau, kedaulatan tertumpu kepada kebebasan pada peringkat antarabangsa. Maksudnya, kedaulatan sesebuah negara harus diakui oleh masyarakat antarabangsa. Terdapat beberapa jenis kedaulatan yang kita harus ketahui. Yang pertama ialah kedaulatan tradisional, iaitu sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Ini bermaksud raja ada kuasa ataupun pemerintah ada kuasa yang tidak terbatas, tidak terhad. Jenis kedaulatan yang kedua pula kita lihat ialah kedaulatan moden. Tadi kedaulatan tradisional, sekarang kedaulatan moden pula berkaitan dengan
kemunculan negara bangsa di Barat. Kedua, hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Yang ini, cikgu harus tekankan adalah berkaitan dengan revolusi yang berlaku di England, iaitu Revolusi Agung dan Revolusi Perancis. Dan seterusnya, kita lihat kedaulatan moden juga berkaitan dengan nasionalisme, rumpun bahasa dan bangsa. Ini bermaksud terdapat negara yang menekankan kedaulatan, membentuk negara berdasarkan bahasa ataupun bangsa yang sama, contohnya seperti negara Itali dan Jerman. Kedaulatan yang seterusnya ialah kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang bermaksud kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang. Yang ini adalah seperti kita pada hari ini, di mana kita kena ikut peraturan untuk menjamin keselamatan negara untuk menghentikan penularan COVID-19. Dan akhirnya, jenis keempat ialah kedaulatan antarabangsa. Yang ini merujuk kepada pengiktirafan PBB, iaitu Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu satu pertubuhan antarabangsa. Okey? Jadi ini bermaksud apabila negara kita mendapat pengiktirafan ini, kita sudah diakui adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat pada peringkat antarabangsa oleh semua negara di dunia ini.